Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin, amma ba'. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita tidak tinggal kepada Allah. Kita masih lagi dapat meneruskan sesi ulang kaji surah-surah yang berada pada juzuk yang ke-26, yang mana kita akan berikan tumpuan kepada surah Qaf. Surah Qaf adalah surah yang mengandungi 45 ayat. 45 ayat surah Qaf ini. Surah Qaf 45 ayat ni seperti kita sebutkan, ia berada pada juzuk yang ke-26. Okey. Surah Qaf adalah surah Makkiyah. Dia dah berbeza dengan surah sebelum ini. Kalau Hujurat, Madaniyah. Kalau Suratul Fatih, surah Madaniyah. Kalau surah Muhammad adalah surah Madaniyah. Tapi surah Qaf ini adalah surah Makkiyah. Apabila surah itu kategori dia Makkiyah, mesti surah itu akan membincangkan salah satu ataupun kesemua bagi 3 tema utama, iaitu mesti ada cerita tentang tauhid, ketuhanan, akan cerita tentang kerasulan, dan pasti akan cerita tentang hari kiamat. Jadi mari kita lihat nanti dekat perbincangan tujuan surah Qaf ini. Surah ini memberikan fokus kepada mana satu daripada 3 rukun iman itu. Ketiga-tiga itu saling berkaitan. Tapi kat manakah perbincangan yang lebih fokus? InsyaAllah kita akan kupas. Kita akan dapatkan jawapan itu sebentar lagi waktu kita mencari tujuan bagi surah Qaf. Baik. Tuan-tuan, apa makna Qaf? Qaf itu maksud dia apa? Qaf, nak cari makna dia sebenarnya sangat susahlah, sebab ia adalah salah satu daripada huruf abjad. Sama macam kita pernah bincang sebelum ni. Ingat lagi surah apa? Kita pernah buat ulang kaji sebelum ni. Ada surah tu diambil pada nama huruf, pada salah daripada huruf-huruf abjad. Surah Taha, surah Yasin, dan kita jumpa surah Qaf. Surah Qaf ini, makna Qaf tu apa? Kita boleh dapatkan 2 sudut penerangan tentang makna Qaf. Makna yang pertama adalah Qaf merupakan salah satu daripada huruf hijaiyah. Itu jawapan yang paling selamat, kerana memang tak ada yang menafikan bahawa Qaf itu memang salah satu huruf hijaiyah yang 28 itu. Okey. Makna yang kedua, para ulama kupas, para ulama kata Qaf dekat situ dia mengandungi maksud yang tertentu. Maksud yang tertentu tu apa? Okey. Maksud yang tertentu tu, huruf Qaf itu adalah huruf yang jadi permulaan bagi satu perkara. Contoh kita pernah kupas kalau Taha, huruf Ta merujuk kepada kalimah tughyan, iaitu orang yang melampaui batas. Kalau huruf Ha merujuk kepada huda, iaitu petunjuk. Kalau Yasin, huruf Ya merujuk kepada yadun, iaitu tangan, yang merujuk kepada kekuasaan. Dan Sin merujuk kepada tasbih, subhana. Jadi apa pula penggunaan huruf Qaf?
Qaf itu boleh membentuk perkataan apa? Boleh bentuk kalimah apa? Para ulama menyebutkan, huruf Qaf itu dia sebenarnya nak berkaitan dengan kalimah qiyamah. Qiyamah. Dalam bahasa Arab, kalau kita nak eja kiamat, adalah huruf Qaf. Qaf, ya, alif, mim, ta. Qiyamah. Sebab itu ada satu surah dalam Quran namanya surah Al-Qiyamah. InsyaAllah nanti kita akan masuk pada juzuk yang ke-29 tak salah saya, insyaAllah. Jadi huruf Qaf dekat surah Qaf tu, Qaf Qiyamah. Qaf Qiyamah. Okey, ini adalah makna yang kedua ataupun pengertian yang kedua. Para ulama ulas surah Qaf maknanya surah Qiyamah. Kalau orang tanya, kenapa kita kata surah Qiyamah? Kita kata, jawapan kita adalah Qiyamah adalah ejaan yang mesti bermula dengan huruf Qaf. Jadi surah Qaf, Qiyamah. Okey, kalau ada mana-mana pihak yang tanya, apa bukti? Kan kalau orang tanya, macam mana kita boleh kata Qaf itu adalah Qiyamah, sedangkan Qaf ni boleh eja untuk perkataan lain juga, betul tak? Qaf boleh eja apa? Kalau bahasa Arab, Qaf. Qaf boleh eja juga Qamar, Qamar, bulan. Qaf Midra, bulan. Tapi kalau bulan dah ada surah bulan, Al-Qamar, Qamar. Kalau kata Qaf, boleh membentuk kalimah Quran. Boleh bentuk kalimah Quran. Tapi tak adalah surah namanya Quran, tetapi ada satu surah yang khas tentang selain nama Quran itu Al-Furqan. Okey, Qaf boleh bentuk nama apa lagi? Tengok saya bagi jawapan tak? Ada yang kata tentang Qadar. Okey, boleh juga. Tapi kita kata, tak, saya nak juga kata kiamat. Okey, sebenarnya para ulama yang mengkaji apa? Yang mengkaji 45 ayat surah kiamat. Surah Qaf ni bukan mereka memandai-mandai. Ulama yang kaji ni dia bukan macam style kita suka goreng. Faham tak? Main teka-teka tak boleh. Okey, kerana ini ayat Quran. Okey. Jadi kita akan buktikan ya. Kita akan buktikan Qaf itu merujuk kepada kiamat. Kita akan tunjukkan. Okey, tuan-tuan, kita kena dapat terlebih dahulu dekat mana penyebutan Qaf tu. Senang aja nak dapat jawapannya sebab buka sahaja surah Qaf, lepas jumpa Bismillahirrahmanirrahim, kita akan menemukan ayat pertama. Qaf wal Qur'anil Majid. Okey, lepas Allah sebut Qaf, Allah sebut tentang Quran yang Majid, iaitu Quran yang mulia. Sebab itu para ulama berpandangan apabila Allah guna saja huruf abjad di permulaan surah dalam Quran, mesti selepas huruf abjad itu ataupun selepasnya akan menyebut tentang Quran. Contoh, Yasin, lepas tu wal Quranil Hakim. Qaf, lepas Qaf wal Quranil Majid. Kalau surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, lepas tu Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Itu hikmah dia kenapa Allah gunakan huruf Qaf. Okey, sekarang ni kita dah jumpa dah. Rupa-rupanya huruf Qaf itu berada pada ayat yang pertama. Tapi kita masih lagi bela ni. Kita belum dapat lagi jawapan. Qaf tadi pasal kiamat. Apa bukti Qaf itu adalah merujuk kepada kiamat? Kita dapat ada jawapan dia. Jangan bimbang. Okey. Kita lanjutkan. Kita terus pergi kepada ayat nombor 3.
Nak dapat jawapan ni, kena ikut yang nombor 3. Ayat nombor 3, orang Arab musyrikin ni, ingat, kenapa kita kata orang Arab musyrikin? Surah ini, ingat, kata surah ini adalah surah Makkiyah. Jadi konteks ayat ini, permulaan dulu, memang disasarkan kepada membincangkan tentang orang Arab musyrikin yang ada kaitan dengan bab kiamat tu. Jadi ayat nombor 3 dengan ayat nombor, sekejap saya rujuk dalam dekat nota ni. Okey. Allah, ayat nombor 3, orang kafir musyrikin kata apa? Aiza mitna wa kunna turaba dhalika raj'un ba'id. Okey, orang Arab musyrikin ni dia kata apa? Dia macam sangsi. Bahkan dia mempeliki-likikan, dia buat main je pasal kiamat ni. Cakap apa tau? Adakah kita nanti kalau dah mati, kita boleh hidup balik? Sedangkan, dia kata apa? Sedangkan kita dah jadi tanah. Lepas tu orang musyrik kata apa? Oh, ajaibnya. Kalau boleh hidup balik, ajaib. Dia kata. Kita tengok dekat ayat nombor 3 tu. Permulaan surah Qaf dah menyebut tentang penolakan tentang hari kiamat. Jadi Qaf itu ada kaitan dengan kiamat. Okey, apa kaitan kiamat dengan penolakan tentang hari kiamat? Penolakan mereka terhadap hari kiamat itulah isu tentang kiamat. Okey, jadi mereka kata apa? Mereka kata, kalau dah mati, jadi tanah, dah hancur lebur, nak balik semula jadi orang yang sempurna, impossible, dia kata. Satu teori yang dia kata soalan macam raj'un ba'id. Tak boleh terimalah kenyataan tu. Kita kena baca nombor 3 tu. Lepas tu Allah jawab. Saya ringkas, Allah kata apa? Qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Allah kata apa? Allah bagi tahu, kami tahu apa yang dimakan oleh bumi sedikit demi sedikit daripada mereka. Allah Taala kata apa? Alah tulang yang hancur tu, tanah duk makan apa dekat tubuh badan orang yang mati tu. Allah Taala tahu kat mana tanah mana yang makan, bawa kat mana. Allah Taala tahu. Allah Taala kata apa? Jelas dekat situ. Okey. Kita capatkan lagi jawapan pasal kiamat ke surah Qaf ni. Okey. Tuan-tuan kena baca pada ayat yang berikutnya. Nanti saya akan tunjukkanlah. Okey. Saya akan tunjuk dekat hujung dia. Okey. Tuan-tuan kita tengok dekat hujung kita ambil terus penutup surah Qaf. Kita ambil dekat hujung-hujung surah Qaf. Okey. Contohnya, kita ambil ayat nombor 42 dengan 43. Allah disebut tentang tiupan sangkakala. Wa yauma yasma'una as-sayhata bil haqq dzalika yaumul khuruj. Allah kata pada hari mereka mendengar tiupan sangkakala yang sangat kuat, hari itu adalah hari yang benar. Itu pasal kiamatlah. Okey, kesimpulan dia adalah kalau nak baca satu persatu, saya yakin kalau tuan baca satu persatu, tuan akan jumpa perbincangan tentang hari kiamat. Tak percaya? Kalau tuan tak percaya, percayalah kan. Tuan kena baca. Cari. Okey. Sekarang kita nak bincang tujuan surah Qaf apa. Tujuan surah Qaf ni adalah Allah ni sebenarnya nak tunjukkan bukti yang Allah itu mampu untuk menjadikan hari kiamat. Allah mampu nak hidupkan balik orang mati. Surah Qaf ni. Mudah je. 35 ayat. Surah Qaf ni bincang tentang apa? Nak menunjukkan Allah tu berkuasa menghidupkan kembali orang yang sudah jadi tanah. Nak hidup balik nanti di hari akhirat. Itulah tujuan surah Qaf. Lebih kurang sama macam tujuan surah Yasin. Nanti tengok balik perbincangan dekat surah Yasin. Sama macam surah Qaf. Cuma bezanya adalah
pada memaparkan bukti-bukti Allah tu berkuasa. Okay, kalau tuan-tuan nak mantapkan lagi tujuan surah Qaf ni, okay, tuan-tuan kena buat catatan lah. Surah Qaf ini Allah kemukakan 9 dalil. Allah kemukakan 9 hujah untuk menolak mana-mana kenyataan, mana-mana dakwaan yang kata Allah Ta'ala tak boleh nak menghidupkan kembali orang mati. Ada 9 dalil. Ada 9 bukti yang Allah nak tunjukkan. Nak tahu tak 9 bukti itu ayat nombor berapa ke berapa? Kena salin. Okey. Dalil yang pertama boleh rujuk ayat nombor 4. Dalil yang kedua ayat nombor 4 juga. Dalil yang ketiga ayat nombor 5. Dalil yang keempat ayat 6 sampai 10. Dalil nombor 5 ayat 11. Dalil nombor 6 12 sampai 14. Dalil nombor 7 ayat 15. Dalil nombor 8 ayat 16. Dalil nombor 9 17 hingga 18. Saya ulang kembali Okey. Kalaulah ada orang bertanyalah pada kita, iya ke surah kiamat, surah Qaf ini cerita tentang hari kiamat? Kita kata, ya, nombor 1, Qaf itu sendiri membentuk kalimah kiamat. Lepas tu pula, kalau kita baca dalam ayat-ayat, contohnya ayat 3 tadi, dah sembang tentang kiamat. Penutup surah Qaf 42 lebih tadi ayatnya pun sebut tentang Allah Ta'ala sebut tentang sangkakala. Nak jelas lagi, kita kata cari ayat-ayat ini yang akan menunjukkan kepada kita ada 9. 5 campur 4. Ada 9 bukti yang menunjukkan Allah mampu untuk membangkitkan orang yang sudah menjadi tanah. Dalil 1, bukti 1, ayat 4. Dalil 2, ayat 2. Ayat 4. Dalil ketiga, ayat 5. Dalil 4, ayat 6 sampai 10. Dalil yang kelima, ayat 11. Dalil yang ke-6, 12 sampai 14. Dalil ke-7, ayat 15. Dalil nombor 8, ayat 16. Dan dalil yang ke-19, dalil ke-19. Subhanallah. Dalil yang ke-9 adalah ayat 17 sampai 18. Okey, dapat tak tuan-tuan puan? Rahimani wa rahimakumullah. Jelas perbincangan bagi surah Qaf. Okey? Okey, sekarang saya nak bincangkan tentang, kita nak tengok tema dia. Tema dia memang tentang hari kiamat lah. Okey. Setakat ni ada apa-apa persoalan? Tuan-tuan puan jelas ke? Ulang kaji tentang nama dan juga tujuan bagi surah Qaf? Jelas Ustaz. Jelas ya? Alhamdulillah. Kalau dah jelas, selesailah tugas kita untuk membuat ulang kaji. Maknanya kita fahamlah insya-Allah sedikit. Tapi kalau nak lebih faham, sudah pastilah kena baca daripada satu ayat kepada satu ayat. Ada 45 ayat tu. Tapi kalau kita nak kupas 45 ayat memang tak sempat. Sebab itu kita menggunakan kaedah fast track. Kita membincangkan tentang nama surah dan juga tujuan bagi surah. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi sebelum kita selesaikan ulang kaji surah Qaf, mungkin ya tuan-tuan dan puan-puan boleh catat beberapa maklumat tambahan. Surah Qaf ini di antara surah yang Nabi suka baca pada solat subuh dan solat 2 hari raya.
Aidilfitri ke Aidiladha, Nabi suka baca. Surah Qaf ni dia merupakan surah yang pertama bagi kategori surah-surah pendek. Di Al-Quran ni tuan-tuan dan puan ya, dia ada 4 pembahagian tau. 4 pembahagian. Pembahagian tu macam ulama kategorikan, ada surah yang tiwal, itu surah yang panjang dia panggil. Surah Qaf ni adalah surah pertama yang dipanggil surah yang Al-Mufassal, iaitu surah yang ayat dia pendek-pendek. Pendek. Okey. Surah Qaf ni, kalau tuan-tuan cari nanti ada kesempatan, adalah surah yang banyak menggunakan huruf Qaf. Banyak menggunakan huruf Qaf. Nanti kita baca ayat, kita cari kat mana dekat kalimah tu dia guna huruf Qaf, 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 Qaf. Cari. Nanti kita akan jumpa. Ini dia panggil hikmah di sebalik surah tu menggunakan nama bagi huruf itu. Saya nukilkan ya ulasan Al-Imam Suyuti. Al-Imam Suyuti dalam kitab Al-Itqan menyebutkan, jika suatu surah itu dimulakan dengan huruf-huruf abjad, maka huruf-huruf itu akan dipakai banyak dalam surah itu. Kalau Qaf, kita akan jumpa banyak Allah menggunakan Qaf. Kita tengok contoh ayat Contoh ayat kita ambil daripada ayat yang pertama lah. Kita jumpa banyaklah Quran, faqal. Contoh, kita jumpa dekat perkataan tanqusu, haqqa. Ada banyaklah, nanti kita kena cari. Saya tak bercadang untuk bentangkan satu persatu kerana nanti dia akan ambil satu masa yang lama. Jadi kita cuma cukup kita dapatkan sesi ulang kaji kita. Kenapa surah tu dinamakan Qaf? Alhamdulillah, kita dapat 2 sudut lah maknanya. Yang pertama, Qaf itu merupakan salah satu huruf abjad. Okey. Yang kedua, Qaf itu membawa makna qiyamat. Kenapa qiyamat? Kerana permulaan ejaan qiyamat mesti adalah huruf Qaf. Lepas tu dicari, memang kita jumpa surah Qaf ini membincangkan tentang hari kiamat. Orang yang mengingkari hari kiamat. Lepas tu Allah mendatangkan 9 bukti Allah mampu menghidupkan orang yang telah mati. Lepas tu tengok dekat ayat-ayat hujung surah kiamat tu memang pasal tiupan sangkakala lah. Kena baca ayat 42, 43, 44, 45. Kita akan jumpa perbahasan tentang kiamat. Jadi kesimpulannya, surah Qaf ini surah yang Allah nak memaparkan kepada kita bahawa Allah Ta'ala ini mampu untuk menghidupkan manusia yang telah pun menjadi tanah apabila berada di alam kubur. Apa berkaitan dengan surah Hujurat? Apa berkaitan dengan surah Al-Fatah? Apa berkaitan dengan surah Muhammad? Kesimpulan dia semua orang akan dapat buat kesimpulan. Semua tu akan dapat berkaitan. Sebab apa? Sebab hari akhirat adalah hari yang Allah akan tanya semua tentang adab-adab kita. Ingat tak surah Al-Hujurat kan banyak dengan larangan kan? Jadi Allah akan tengok kita ni tinggal tak larangan yang Allah perintah dalam surah Hujurat. Nanti dekat hari Al-Qiyamah. Allah ingatkan, Allah tahu siapa yang benar-benar beriman kepada Nabi dan Rasul. Nanti akan diketahui pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam, tuan puan. Itu saja pengisian kita. Kita pun dah agak lewat. Mungkin dah masuk tengah hari. Mungkin nak bersiap-siap nak masak tengah hari lagi. Mungkin bersiap-siap untuk membeli bahan-bahan untuk berpuasa. Tak tahu lagi. Mungkin esok pun boleh puasa. Ataupun hari Selasa berpuasa. Moga-moga kita masuk bulan Ramadan pada tahun ini, kita masuk dengan persediaan ilmu tentang tujuan dan nama surah. Jadi kita tidaklah membaca Al-Quran dalam keadaan kita tidak mengerti apa-apa. Kita masuk bulan Al-Quran ini
dengan ilmu, berbekalkan ilmu. Moga-moga Allah memberikan kita tambah lagi kefahaman kita. Allah akan tambah, Allah akan beri lagi. Allah akan beri kita mudah faham lagi. Sebab persediaan kita, keinginan kita, Allah Ta'ala akan dorong kita kepada mendapat kefahaman lebih banyak. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan sambung lagi nanti insya-Allah. Mungkin saya tengok nanti mungkin selepas zuhur ke atau selepas asar ke, nanti kita akan maklumkanlah. Sebab kita tinggal satu lagi surah yang berada pada juzuk yang ke-26 sebenarnya. Belum selesai lagi ni misi juzuk 26 ni, iaitu surah Az-Zariyat. Surah Az-Zariyat ni dia cover dua juzuk, 26 dan juga 27. Jadi kita cuba ya untuk selesaikan juga surah Az-Zariyat pada hari ini insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, rahimani wa rahimakumullah, itu saja. Ada sebarang soalan? Tak ada Ustaz. Dia dengan cepat dah. Kalau tiada, terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan dan puan-puan. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikum. Hayakumullah. Semoga Allah memberkati pengisian kita daripada permulaan sehinggalah kepada penghujungnya. Semoga Allah memberikan kita rahmat. Semoga Allah menerima usaha kita yang sedikit ini untuk memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita tutup sama-sama dengan bacaan tasbih kafarah dan berpesan-pesan kepada 4 perkara, iaitu kita membaca suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita jumpa lagi insya-Allah pada sesi-sesi yang akan datang. Terima kasih Ustaz. Ustaz. Sama-sama.